Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya Juwairiyah Rafi'i dari batch ke-10. Program SPHU ingin berkongsi sedikit ilmu tentang bumi Mekah. Setiap jemaah perlu melakukan persiapan yang secukupnya sebelum pergi melaksanakan umrah atau haji. Jemaah-jemaah perlu membekalkan diri dengan pengetahuan yang maksimum. Jadi antara persiapan yang perlu dilakukan adalah mempelajari dan mengetahui sejarah-sejarah bumi Mekah dan Madinah. Mekah adalah sebuah tempat yang paling mulia dan suci di atas muka bumi ini sejak dari zaman Nabi Adam AS. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaannya di dalam Al-Quran dan bersumpah dengan bumi Mekah dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La uqsimu bihadzal balad. Maksudnya, aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Juga dalam firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Maksudnya, sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Tuhannya ialah Baitullah di Mekah yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayat bagi umat manusia. Kaabah ialah Baitullah Al-Haram dan ia merupakan kiblat bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi Kaabah beberapa kelebihan seperti hubungannya dengan dua rukun Islam iaitu solat dan haji. Tidak sah solat seseorang Muslim sekiranya dia tidak menghadapkan muka ke arah Kaabah, dan tidak sah haji seseorang sekiranya dia tidak melakukan tawaf mengelilingi Kaabah. Juga bumi Mekah mempunyai nama yang banyak yang menunjukkan kemuliaan kota Mekah. Mekah juga dikenali sebagai Bakkah, Ummul Qura, Baladun Amin, Al-Balad, Haraman Amina, Al-Ma'ad, Al-Qaryah dan Masjidil Haram. Di antara kemuliaan kota Mekah lagi, Allah Subhanahu wa taala memilih bumi Mekah ini sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Salatun fil Masjidil Haram afdalu min 100,000 salatin fima siwahu." Yang bermaksud, salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100,000 salat di tempat yang lain. Nabi SAW pernah bersabda pada hari penaklukan kota Mekah, Inna hadzal balada harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ard, fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, dan ia kekal haram sehingga hari kiamat. Yang dimaksudkan dengan tanah haram ialah, yang pertama, diharamkan untuk melakukan beberapa perkara yang mana di luar dari tanah haram ia tidak dilarang. Yang kedua, perkataan haram terkadang diertikan dengan sesuatu yang mulia. Zaman sekarang, batas tanah haram Mekah boleh dikenal pasti secara mudah kerana sudah diletakkan mercu tanda seperti menara dari setiap penjuru dan tertulis padanya yang menyebut batas tanah haram. Maka kawasan yang berada dalam lingkungan tanda tersebut termasuk dalam kategori tanah haram Mekah. Di dalamnya, segala ketentuan hukum syariat mesti diikuti dan dituruti. Manakala kawasan atau daerah yang berada di luar lingkungan disebut sebagai tanah halal dan hukum hakam tanah haram tidak lagi terpakai di sini. Mekah juga merupakan bumi yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah innaki la ahabbu biladillahi ilayya wa ahabbu ardillahi ilayya walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Maksudnya, demi Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau Mekah adalah negeri Allah yang paling kusayangi dan bumi Allah yang paling kusayangi. Kalau bukan aku dikeluarkan darimu, nescaya aku tidak akan keluar. Dengan wujudnya Telaga Zamzam, diikuti dengan pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim AS dan puteranya Nabi Ismail AS, yang mana jarak antara keduanya hanyalah kira-kira 18 meter sahaja. Bumi Mekah yang dahulunya sebuah kawasan yang gersang serta tiada penghuni telah mula didiami manusia.
Sehingga hari ini Mekah menjadi tumpuan penganut agama Islam untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Pembinaan Kaabah sebenarnya telah melalui beberapa peringkat, bermula dari binaan para malaikat, Nabi Adam AS, kemudian baru diteruskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Pembinaan Kaabah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS ialah berdasarkan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan di dalam Al-Quran dan terdapat banyak juga riwayat yang sahih dalam kitab-kitab hadis mengenai binaan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Antaranya ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami, yakni Allah, menyediakan kepada Ibrahim tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, dan sucikanlah rumahku ini untuk orang yang tawaf dan orang yang beribadat dan orang yang rukuk dan sujud. Di Masjidil Haram, setiap tempat yang kita langkah penuh dengan sirah yang kita boleh hayati dan pelajari. Di sekeliling Masjidil Haram sahaja penuh dengan kesan-kesan peninggalan Nabi dan para sahabat, bekas tapak rumah para sahabat serta Nabi dan keluarganya. Di antara tempat di Mekah yang berkait rapat dengan sirah Nabi dan tempat ibadat haji ialah Bukit Safa, Bukit Marwah, Maqam Ibrahim, Mizabur Rahmah, Telaga Zamzam, Padang Arafah, Mina, Muzdalifah, Jamrat dan masjid-masjid lain. InsyaAllah setakat itu sahaja. Semoga apa yang baru disampaikan dapat kita semua mengambil iktibar, dan di kesempatan ini saya ingin memohon ribuan kemaafan anda ada salah dan silap dalam berkata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.